Suatu ketika pernah ditanya kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apakah perkara yang paling kamu suka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah perkara yang paling kamu cintai di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu dijawab oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Perkara yang paling aku suka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 3 perkara. Yang pertama, kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, aku suka melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, aku suka dan aku seronok anak aku Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha menjadi isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang paling aku suka adalah membelanjakan hartaku di jalan Allah, membantu perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara contoh para sahabat yang menzahirkan kesyukuran mereka dengan menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua, iaitulah daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyiduna Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan di dalam kitab Fadailul A'mal li Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, menceritakan bagaimanakah Abdullah bin Zubair suatu ketika menunaikan sembahyang di dalam rumahnya. Dalam keenakan, dalam kekhusyukan, dia menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada waktu itu, keadaan ataupun anak kecil berada di sebelah tempat sembahyang Abdullah bin Zubair. Dia pun sembahyang Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Dalam keadaan bayi yang masih kecil berada di sebelah Abdullah bin Zubair, iaitu anaknya. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba seekor ular jatuh daripada bumbung rumah Abdullah bin Zubair, dan ular itu jatuh bertepatan atas tubuh badan bayi ataupun anak Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tetap sembahyang, dan pada ketika itu semua ahli keluarga Abdullah bin Zubair datang menyelamatkan bayi tersebut dan membuang ular tersebut keluar daripada rumah. Selesai daripada sembahyang, lalu ditanya, wahai Abdullah, kamu tak sedar ke tadi anak kamu sedang digigit ataupun sedang disakiti oleh seekor ular? Dijawab oleh Abdullah bin Zubair, wahai ahli keluargaku, ketahuilah, bila mana aku mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika itu yang aku nampak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak nampak apa-apa yang berada di sekelilingku. Ini jawapan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Betapa hebat sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Contoh yang ketiga, iaitulah seorang tabi'in yang bernama Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Satu ketika sahabatnya yang bernama Muammar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda masuk di dalam tempat sembahyang dalam keadaan Sulaiman At-Tamimi sedang sembahyang Aisyah pada ketika itu. Maka dia pun masuk belakang menjadi makmum ataupun masbuk kepada Sulaiman At-Tamimi. Sulaiman At-Tamimi selesai membaca suratul Fatihah, maka dia menyambung dengan surah Al-Mulk sampai pada ayat فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Sampai pada ayat tersebut, Sulaiman At-Tamimi dia ulang, sehinggalah Muammar mufaraqah dan dia sembahyang seorang. Selesai sembahyang, dia pun balik di rumah. Keesokan hari sebelum subuh, Muammar datang semula untuk melaungkan azan subuh. Muammar mendapati Sulaiman At-Tamimi masih lagi mengulang falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Maka apakah makna ayat tersebut?
Makna ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala nak menggambarkan orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Mereka ini wajah mereka hitam melegam, akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sulaiman At-Tamimi diulang seolah-olah ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sedang berkata-kata bersama dengan beliau. Masya-Allah. Ini yang pertama secara ringkas.